Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita sampai ke peringkat menyebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ulama'u warathatul anbiya. Wa innal anbiya ma warathu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihazzin wafir. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan lain-lain lagi. Sesungguhnya para ulama itu waris pada Nabi alaihi wassalatu wassalam, yakni mereka yang menerima persaka Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan sesungguhnya para anbiya itu, para Nabi-Nabi itu tidaklah meninggalkan harta pusaka yang bersifat duit, emas dan perak. Sesungguhnya mereka meninggalkan pusaka ilmu. Maka sesiapa yang mengambilnya, nasihat dia dapat bahagian yang besar kelebihannya. Hadis ini didahului oleh hadis yang panjang. Disebut sebelum daripada matan ini, wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil khamri 'ala sa'irin nujum. Kelebihan seorang yang alim, yang ada ilmu, dengan seorang ahli ibadat lebih sahaja. Laksana kelebihan bulan purnama di tengah bintang-bintang cakrawala. Kerana ulama itu menerangi perjalanan hidup umat Islam dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Khususnya di zaman yang penuh dengan cabaran. Zaman selepas para sahabat radhiyallahu anhum. Asy-Syahrastani menyebut dalam kitabnya Al-Milal wal Nihal bahawa perkara yang berlaku di zaman dahulu berlaku juga di zaman mutaakhir, di akhir zaman ini. Puncanya sama sahaja, iaitu adanya golongan munafikin yang berpura-pura Islam, yang menjadi duri dalam daging dan gunting dalam lipatan umat Islam. Mereka mengambil kesempatan, setiap peluang dan ruang untuk meniupkan perkara-perkara yang memesongkan umat Islam dari agama mereka yang sebenar. Sehingga berlakunya pertarungan hebat di antara penyeleweng dan golongan yang terus-menerus berpegang dengan mempertahankan ajaran Islam yang sebenarnya, dan golongan yang ketiga yang terpinga-pinga, yang tak mengaji, tak belajar, ataupun yang mengaji tak habis, yang malangnya yang jahil merekap, yang tak tahu dia jahil, tapi berasa tahu, dia tak membaca habis. Walaupun para sahabat radhiyallahu anhum berselisih pendapat dan berselengkuh sesama mereka
dalam perkara yang sangat besar. Tetapi mereka semua tetap patuh dan setia kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka tetap melaksanakan dengan taatnya akan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa ayat 59. Artinya, maka jika kamu berlainan pendapat, taatlah kamu akan Allah dan taatlah kamu akan Rasul dan ulil amri di kalangan kamu yang mengendalikan urusan kamu. Maka jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasulnya, sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Balik pada Quran, balik pada hadis Nabi SAW, dan ulil amri. Mereka mengendalikan urusan umat, iaitulah pemimpin-pemimpin dan ulama. Dua kumpulan, umara dan ulama. Zaman awal Islam, umara ni adalah ulama. Umara yang cukup syarat-syarat menjadi umara, menjadi pemimpin. Yang tahu agama, yang adil sifat dan perangannya, mulia akhlaknya. Zaman awal Islam dikenali dengan umara. Mereka ulil amri, pemimpin-pemimpin. Kemudian ulama yang tahu hukum agama. Dalam keadaan kita menghadapi pemimpin-pemimpin yang bercelaru, maka kembali kepada satu golongan lagi ulama, iaitulah mereka yang tahu hukum agama. Dan firman Allah Ta'ala, sekiranya berlaku peperangan seseorang sendiri, siapa perkara itu Allah Ta'ala memberi petunjuk dalam Quran. Firman Allah Ta'ala, wa in ta'ibatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Surah Al-Hujurat ayat 9 hingga 10. Artinya, dan jika ada dua golongan dari orang-orang yang beriman yang berperang, maka damaikanlah antara kedua-duanya, sehingga mereka kembali kepada yang benar, kepada petunjuk Allah. Jika salah satu dari kedua golongan itu melampaui batas, maka perangilah golongan yang melampaui batas itu, sehingga mereka itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Kerana itu, damaikanlah antara kedua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Sampai ke kemuncak dua kumpulan orang Islam selepas berbalah mengangkat senjata berperang. Hendaklah diislahkan, didamaikan dua kumpulan ini. Kena ada pendamai. Ajak balik kembali kepada urusan Allah Ta'ala, petunjuk Allah Ta'ala. Bila dapat keputusan daripada urusan Allah Ta'ala, mesti ikut. Kalau ada yang tak ikut juga, perangi yang tak ikut itu.
sehingga ajak dia kembali kepada urusan Allah. Betapa kuatnya umat Islam di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum berpegang kepada agama dan eratnya hubungan ukhuwah Islamiah itu, sehingga pertelengkahan mereka tidaklah menyebabkan mereka memandang ringan terhadap agama dan boleh dicelah oleh golongan munafikin. Walaupun golongan munafikin bekerja dan berusaha bersungguh-sungguh untuk merosok dari dalam sehingga menyebabkan mereka berpecah dalam perkara yang melibatkan akidah. Ini zaman mutakhir. Begitu juga di zaman awal Khulafa Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Pegangan mereka pada Al-Quran dan As-Sunnah tetap teguh. Tiada yang bercanggah dan tiada berfalsafah. Tak banyak guna akal. Ini zaman awal Islam. Tak berfalsafah banyak. Tak pakai falsafah. Terus pegang pada Quran dan hadis dengan yakin. Mereka melihat dan meyakini bahawa Al-Quran itu memenuhi semua perkara keperluan manusia untuk kepentingan agama dan dunia. Dan As-Sunnah pula adalah huraian yang tepat dan benar, disertakan peranan para ulama di kalangan sahabat radhiyallahu anhum dan di kalangan murid-murid mereka daripada generasi At-Tabi'in rahimahullah, generasi awal Islam. Tetapi terdapat perubahan sikap dan pahaman hasil pergaulan dengan saudara-saudara baru yang masih mempunyai saki-baki ajaran lama. Ini jadi masalah. Di Iraq terdapat orang-orang Nasrani, Kristian, Yahudi. Ini ahli kitab. Dan Zoroaster dan Manu, ini agama orang Parsi. Sebahagiannya masuk ke India. Di Yaman pula terdapat orang-orang Nasrani dan Yahudi. Begitu juga di Syria. Berbagai mazhab Nasrani itu. Menyebabkan timbulnya perpecahan sama ada menghadapi orang-orang yang telah memeluk Islam atau yang belum. Yang belum ada mazhab dia, agama masing-masing. Yang masuk Islam membawa pengaruh agama mereka setelah masuk Islam. Ini kalangan mu'alaf. Ditambah pula kekhilafan dalam khilafah yang dihidupkan semula, yang mempengaruhi perkembangan umat Islam. Kerana adanya pula orang-orang yang mengemukakan nas untuk menegakkan puaknya. Sama ada secara jujur dan secara tidak jujur. Atau secara jujur tetapi jahil. Berlaku pertelengkahan dalam masalah khilafah, masalah pemerintahan negara. Iaitulah selepas peperangan Siffin. Dan khusus selepas pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Berlakunya peristiwa menyayat hati dalam sejarah umat Islam, iaitu pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga. Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang yang disegani oleh malaikat. Sayyidina Uthman ini, malaikat segan. Malaikat segan. Disebut dalam hadis yang sahih, satu hari Nabi keluar bersia-sia. Mula-mula Nabi duduk dengan Abu Bakar. Dalam keadaan Nabi kain terbuka. Tengok ulama kata nampak paruh. Abu Bakar, mertua dia. Kemudian Sayyidina Umar, mertua dia. Bila dengar Sayyidina Uthman datang, Nabi tutup. Tutup kain yang membukakan paha dia. Lalu Nabi kata, adakah kau tidak malu? Orang yang malu oleh malaikat. Ini hadis. Mana malaikat malu Sayyidina Uthman. Kerana walaupun dia lembut, dia berjasa kepada Islam. Dia seorang yang kaya, yang menyumbang harta dia, sumbangan yang banyak kepada Islam, khususnya pada masa peperangan Tabuk yang berlaku di musim kemarau. Dia bawa dinar yang banyak kepada Nabi dan sumbangan-sumbangan yang lain,
Sehingga Nabi berdoa daripada Pansyak sampai subuh. Allahumma radha'an Uthman. Baginda dibunuh syahid. Dia bunuh Sayyidina Uthman. Yang bunuhnya ialah puak-puak mu'alaf. Ketika membaca Al-Quranul Karim, pembunuhan yang sangat zalim ini sungguh menyentuh hati umat Islam. Sama ada kerana keluarga atau sahabat radhiyallahu anhum. Membunuh Sayyidina Uthman. Puncanya bila mereka yang baru masuk Islam tamakkan harta benda. Wilayah Islam sudah mula berkembang dengan luas. Lalu Sayyidina Uthman yang mentadbir wilayah yang luas ini melantik gubernur, melantik pegawai orang yang dia percaya. Orang yang dia percaya kerana zaman sudah mengalami kelemahan. Artinya dia percaya itu ialah keluarga dia dan dia percaya pada orang yang paling dekat dengan dia. Lalu orang kata kroni. Orang kata pilih keluarga. Tak puas hati. Padahal masyarakat tak dia percaya masa itu. Ini masalah. Dia mesti pilih orang yang dia percaya untuk tadbir negara. Ini bukan silap Sayyidina Uthman. Di mana musuh-musuh Islam mengambil peluang, menunjuk semangat, buat demonstrasi, bergarau, datang ke Madinah. Minta Sayyidina Uthman letak jawatan. Beliau terus pertahan kedudukan dia. Ini amanah yang Tuhan beri sehingga dia dibunuh. Dibunuh dengan kejam ketika baca Quran. Peristiwa yang menyayatkan hati umat Islam. Perkara ini menimbulkan salah faham di antara satu sama lain. Sehingga tercetusnya peperangan Al-Jamal. Peperangan unta yang melibatkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang menunggang unta. Talhah dan Az-Zubair radhiyallahu anhum memerangi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Peristiwa tersebut bukan sahaja mengorbankan para sahabat yang sangat dikasihi dari semua pihak yang terlibat. Kemudiannya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu mengangkat senjata menentang Ali karamallahu wajhah. Muawiyah keluarga Sayyidina Uthman. Mencetuskan peperangan kerana mereka ni salah faham. Sayyidina Ali lambat bertindak terhadap mereka yang membunuh Sayyidina Uthman. Kerana suasana darurat. Tak boleh bertindak sewenang-wenang. Keadaan darurat. Tak boleh. Tapi mereka ni gopoh bertindak. Memang dalam bab ini Sayyidina Ali betul. Tak boleh nafikan. Sayyidina Ali betul dalam masalah ini. Aisyah, Talhah, Az-Zubair salah, Muawiyah pun salah dalam masalah ini. Kerana Sayyidina Ali diiktiraf sebagai Khulafa' Rasyidin. Para ulama' muktabar di kalangan sahabat dan tabi'in yang mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah berpendapat Sayyidina Ali karamallahu wajhah adalah di pihak yang benar. Dan diiktiraf termasuk kalangan Khulafa' Rasyidin radhiyallahu anhum. Dikuatkan oleh hadis-hadis yang banyak. Di antaranya hadis sabda Rasulullah taqtul ammaran al-fi'atul baghiyah, hadis riwayat Muslim. Artinya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu akan membunuhnya ialah oleh kumpulan bughah yang durhaka. Nabi dah sebut. Ammar bin Yasir perang di pihak Sayyidina Ali. Dia menyokong Sayyidina Ali. Dan dia terbunuh oleh tentera Muawiyah. Menandakan Sayyidina Ali betul kerana hadis ini. Selepas Sayyidina Ali dah mati, diriwayatkan dari riwayatnya orang baca hadis ni depan Muawiyah. Muawiyah ada sahabat Nabi. Baca hadis, Nabi kata yang bunuh Ammar ni puak yang derhaka. Tentu awak bunuh Ammar. Kemudian Muawiyah jawab, Muawiyah ni pandai jawab. Dia kata Ali yang bunuh dia, kerana Ali yang menggalakkan dia berperang. Bukan aku bunuh. Lalu Ammar bin kata kalau ikut itu Nabi Muhammad bunuh Sayyidina Hamzah. Muawiyah tak dijawab. Sebab Nabi suruh Sayyidina Hamzah berperang. Lawan orang kafir, Hamzah mesti syahid. Kalau pakai hujah tu, Nabi bunuh Sayyidina Hamzah. Betul ke? Tak dijawab. Jadi berhujah. Kemudian Aisyah dengan Talhah dan Az-Zubair bergabung memerangi Sayyidina Ali. Aisyah keluar dari Mekah naik unta. Bergabung Talhah dan Zubair
Aisyah naik unta, naik Jamal. Dia pergi peperangan Al-Jamal. Kemudian siapa di satu tempat bernama Hawab. Tempat itu. Angin menyalok. Kerana penuh. Disebut dalam satu hadis, Nabi dengan isteri-isteri dia, Nabi kata, la tambahanna ihdakunna kilabul Hawab. Salah seorang daripada kamu akan disalok oleh anjing di Hawab. Nabi kata. Aisyah tanya nama apa tempat ni Hawab. Rupanya Aisyah yang kena salak. Ada hadis yang menyebut perkara ini. Memang sulit bagi Sayyidina Ali nak menghadapi keadaan ini. Dalam peperangan Al-Jamal, Sayyidina Ali bertindak supaya bala tentera dia mengepung unta Aisyah. Kepung dan lari unta daripada luar medan perang. Aisyah diselamatkan. Dan Ali berjumpa Talha Zubair. Terus, mu tak dengar Nabi ada kata begini-begini. Nabi pernah sebut. Talha Zubair lari keluar, tapi dibunuh oleh puak-puak yang perang ni. Dibunuh. Talha Zubair dibunuh dalam perang Al-Jamal. Dibunuh oleh orang Islam sendiri. Kerana Talha Zubair nak mengelak di peperangan keluar daripada bila dengar Sayyidina Ali. Ini riwayat disebut dalam kisah kitab-kitab Tarikh At-Tabari dan lain-lain. Adapun mereka itu salah ijtihadnya sehingga melampaui batas berijtihad, tetapi menimbulkan salah faham dalam perkara cabang di bidang politik di mana kehangatannya pula membabitkan perkara akidah dan hukum syariat di zaman mutakhir. Zaman awalnya pertelingkahan politik, tak timbul masalah akidah, tak timbul masalah fiqh. Politik saja. Sokong Sayyidina Ali, sokong Muawiyah. Itu saja. Sokong Aisyah, Talha dengan Zubair. Itu saja. Akidahnya sama saja. Fiqhnya sama saja. Sembahyang tak tinggal. Kepahamannya ialah paham salaf. Masih tak ada lagi Asy'ariyah Maturidiyah ni. Kita kena faham juga. Ada orang tu sampai mati-mati pertahankan Asy'ariyah Maturidiyah ni. Dah sahabat Nabi, ulama-ulama tabi'in pegang mazhab apa? Masa tu Abu Ansari tak ada lagi. Abu Mansur Maturidi tak ada lagi. Ini kita kena faham. Abu Hanifah, Imam Nabi lahir tahun 80 Hijrah. Mati tahun 150 Hijrah. Imam Malik lahir tahun 93 Hijrah. Mati tahun 179 Hijrah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah, mati tahun 204 Hijrah. Imam Hanbali lahir 164 Hijrah, mati 241. Abu Hasan Asy'ari lahir tahun 260, mati 324. Macam Asy'ariyah tak ada lagi. Tak timbul sifat 20, sifat berapa nafsiyah, ma'ani, maknawiyah, salbiyah, tak ada lagi masa itu. Jadi siapa duduk mati duduk balah ki Asy'ariyah Maturidiyah ni, kena bacalah sejarah. Dan saya harap supaya tuan guru kita dengan ustaz-ustaz ni jangan baca kitab akidah saja, baca kitab tarikh sejarah kena baca. Kena baca kitab asanid, tahu tahun berapa ulama-ulama ni lahir. Jangan duduk berkelahi. Sunni, Syiah, Ibadhi. Kita kena sedar. Contohnya, Ja'far As-Sadiq yang mazhab Syiah itu dia lahir tahun 80 Hijrah. Dia mati 148. Imam Abu Hanifah sempat mengaji dengan dia. Zaid bin Ali lahir tahun 76 Hijrah, mati 122 Hijrah. Sempat mengaji. Imam Syafi'i, Abu Hanifah sempat jumpa dengan orang ni. Tengok ulama-ulama, Musa Al-Kazim, Abdullah bin Ibad, dia lahir zaman Muawiyah. Sempat dengan sahabat-sahabat. Dia mazhab Khawarij. Politiknya Khawarij, akidahnya salaf. Itu kena faham. Akhirnya salaf. Masa itu tak ada lagi Asy'ariyah, tak ada lagi Maturidiyah.
Bahkan terdapat ulama-ulama yang mutaakhir. Imam Nawawi contohnya. Imam Ibn Kathir yang terkenal tafsir itu. Fiqh mazhab Syafi'i, akidah mazhab Salaf. Imam Nawawi. Imam Nawawi dia lahir kemudian lagi. Imam Nawawi 631 tahun lahir dia. Kediang pada Abu Hasan Asy'ari ratus-ratus tahun. Tapi dia tak ikut Asy'ariyah. Dia ikut mazhab Salaf. Ibn Kathir betul-betul ikut mazhab Salaf. Imamul Haramain fiqh mazhab Syafi'i. Imam Ghazali fiqh mazhab Syafi'i. Akidahnya mazhab Asy'ariyah. Begitu. Abu Bakar Al-Baqillani fiqhnya mazhab Maliki. Akidahnya mazhab Asy'ariyah. Begitu. Akidah dia lain, fiqh dia lain. Tasawuf itu juga. Abul Hasan Asy-Syadzili. Dia duduk di Mesir macam-macam mazhab. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Naqsyabandi, tariqah Naqsyabandiyah. Duduk Asia Tengah, banyak orang mazhab Hanafi. Fiqh Hanafi, tariqahnya Naqsyabandi. Ada orang Ahmadiyah, tariqahnya. Tapi fiqhnya mazhab Syafi'i, mazhab ni. Kena faham, jangan kita jadi bolong angok, cilaru habis. Berlawan, berkelahi antara satu sama lain. Kita kena tahu tarikh ulama-ulama ini. Kena faham. Ekorannya dari peperangan tersebut menimbulkan golongan yang ta'assub pada Sayyidina Ali radhiyallahu an yang dipanggil Syiah. Dan mereka yang bersama Muawiyah radhiyallahu an yang durhaka burah menentang khalifah dan imam yang sah mengikut hukum Islam yang termasuk dalam khulafah Rasyidin. Pokok ni kata dia ahli sunnah. Sedangkan yang ikut Sayyidina Ali ni bukan Syiah mereka. Bukan di sana Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ulama tabi'in. Ulama tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri dia sahabat Sayyidina Ali. Dia ulama tabi'in. Tabi'in. Kemudian anda. Sufyan Ats-Tsauri. Dia dulu pada Abu Hasan Asy'ari lagi. Dia menganggap Sayyidina Ali lebih berilmu daripada Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Tapi dia ahli sunnah. Dan dia fiqh dia sendiri. Ini dulu pada mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki. Mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Umar bin Abdul Aziz, mazhab Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ada mazhab fiqh dia. Akidah mazhab Salaf. Fiqhnya mazhab Muhammad bin Sirin. Antara pendapat dia boleh jamak semayang bila sibuk duduk di rumah. Orang Syiah ambil pandangan ini. Orang Syiah ambil pandangan ni. Orang Syiah ambil pandangan Muhammad bin Sirin. Ini disebut oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab. Pandangan Muhammad bin Sirin. Pandangan dia dhaif. Hujah dia lemah. Hujah dia lemah tu satu masalah lain. Itu satu masalah lain. Hujah dia lemah. Contohnya berbahas tentang masalah fiqh zaman sahabat, zaman tabi'in, saudara. Dalam masalah baris bacaan, wa masahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kamu akan kepala kamu, sapu akan kepala kamu, wa arjulikum, dan basuh kaki. Ada qiraat wa arjulakum, basuh kaki. Ada qiraat wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Dan sapulah kamu akan kepala kamu dan kaki kamu. Pakai sapu kaki. Kerana ataf daripada bi ru'usikum. Yang mengatakan basuh ni ataf pada wa arjulakum ilal ka'bain. Ataf pada bi aidiyakum ila nur faqain. Ataf itu khilaf dalam masalah qiraat saja menimbulkan khilaf dalam masalah fiqh. Itu khilaf fiqh, ini bukan khilaf politik. Jadi ada orang mazhab dia ahli sunnah, akidah dia Asy'ariyah, tariqah dia Naqsyabandiyah. Ada orang yang fiqh dia Syiah, mazhab dia Asy'ariyah, mazhab dia Salaf. Ada orang mazhab dia politik dia Zaidiyah, fiqh Zaidiyah, mazhab dia nya masalah akidah mazhab Mu'tazilah. Ada begitu. Kerana pengikut Zaidiyah ni banyak terpengaruh dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah yang sederhana kita akan baca. Yang mengatakan kalam Allah Ta'ala itu kalam lafzi. Bukan kalam. Quran itu kalam lafzi. Kalam lafzi itu baru. Yang qidam ialah kalam maknawi.
Itu jahat adab saja. Tak siapa keluar daripada Islam. Jadi jangan kita terlajuk. Ada orang pekohnya mazhab Zaidiyah, kemudian akidahnya mazhab Salaf. Seperti As-San'ani. San'ani ialah syarah pada Bulughul Maram, pengarang orang alim Yaman. Pekoh mazhab Zaidiyah, tapi akidahnya mazhab Salaf. Asy-Syaukani. Asy-Syaukani, melalui autor kitab dia banyak. Asalnya Zaidiyah, kemudian dia ijtihad sendiri, akidah dia Salaf. Begitu. Dan hari ini ada kitab-kitab yang mengumpulkan masalah fiqh, masalah akidah dan sebagainya. Antaranya karangan Dr. Abdul Karim Zaidan, dimasuk semua mazhab ini. Antaranya ialah karangan Syekh Muhammad Abu Zuhrah Mesir. Ada kitab dia yang menyebut perbandingan mazhab. Dan termasuk Al-Mawsu'ah Al-Fiqh, Mawsu'atul Fiqh, dikeluarkan oleh Azhar. Ada menyebut masalah-masalah ini. Jadi kita jangan tuduh-munduh antara satu sama lain. Ukuran dari peperangan tersebut menimbulkan golongan yang ta'assub kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang dipanggil Syiah, dan mereka yang bersama Muawiyah radhiyallahu anhu yang durhaka borah menentang khalifah, dan imam yang sah mengikut hukum Islam yang termasuk di kalangan al-Khulafa ar-Rasyidin. Dan muncul pula dari golongan yang keluar daripada menyokong Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kerana tidak puas hati dengan perkara tahkim. Mereka dikenali dengan golongan Khawarij. Golongan Khawarij. Khawarij ini ialah mereka yang pada awalnya berperang menyokong Sayyidina Ali bila tentera Muawiyah tipu dalam peperangan, bila dalam peperangan Siffin menunjukkan tentera Muawiyah akan kalah. Di sana ada seorang yang pintar dengan taktik perang, Ammar bin As. Dia belah Muawiyah. Dia mencalangkan kepada Muawiyah untuk melumpuhkan badan tentera Sayyidina Ali dengan mengambil Quran yang dikatakan Sayyidina Osman baca masa dibunuh itu, letak di hujung lembing. Akak Quran ni balik pada Quran mereka. Dia nak berhenti perang, padahal dia tak tahan nak berlawan. Dia suruh akak. Sayyidina Ali tahu. Lalu puak-puak Sayyidina Ali kata, orang dah nak ajak damai ni. Sayyidina Ali kata, kalim tu haqqin urida biha batil. Ucapan dia betul, tapi matlamat dia jahat. Batil. Sayyidina Ali tahu. Puak ni kata, degil Sayyidina Ali ni tak boleh ikut orang nak balik Quran, tak boleh ikut juga. Dan nak sangat damai. Bila berdamai, Sayyidina Ali atau Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah atau Ammar bin As. Ammar bin As tipu Abu Musa al-Asy'ari dalam perundingan. Puak Khawarij lari keluar daripada Sayyidina Ali. Puak-puak dikenali dengan Khawarij. Dia tuh kumpulan dia sendiri dan dia duduk jauh memencikan diri sehingga ada akidah dia sendiri, ada fiqh dia sendiri. Menimbulkan mazhab-mazhab yang banyak. Ada yang masih lagi sebagai orang Islam dan ada yang sudah terkeluar daripada Islam. Kita akan baca satu persatu. Kesemua ulama ini pada awalnya tidaklah memasukkan perkara akidah dalam pertanikan mereka. Di mana para sahabat radhiyallahu anhum yang masih hidup tetap dapat mengawal keadaan. Walaupun adanya nasib bukan Islam yang cuba mengambil kesempatan. Kerana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, artinya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW telah bersabda, sebaik-baik abad aku ialah abad 100 tahun hijrah. 1 hingga 100. Zaman sahabat masih hidup lagi. Dan zaman tabi'in ada. Kemudian yang berikut, iaitulah tabi'in yang ke-200 hijrah. Kemudian yang berikutnya ialah lepas pada 300 hijrah. Ya, Abu Hasan al-Asy'ari, dia tahun ke-300 hijrah. Timbul mazhab dia untuk menghadapi masalah. Tanpa dinafi, Abu Hasan al-Asy'ari ini adalah seorang mujaddid. Abu Mansur al-Maturidi seorang mujaddid. Dan kita kena ingat Abu Hasan al-Asy'ari ini, dia ada 3 peringkat. Yang pertama, peringkat dia ikut Mu'tazilah. Ikut ayat tiri dia.
Dia fikir-fikir, dia berdebat dengan ayah tiri dia. Mazhab Asy'ariyah, mazhab ilmu kalam. Kemudian zaman mutaakhir, dia ikut mazhab salaf. Ustaz Sa'di. Ada kitab dia, Al-Ibanah, nama kitab dia. Baca Al-Ibanah ni. Kalau kita baca kitab Al-Ibanah, karangan Ustaz Sa'di, kita akan dapati bahawa dia peringkat mutaakhir, dia ikut mazhab salaf. Mazhab salaf. Itu kita akan baca kemudian. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Surat kepada Al-Mundhir bin Sawi, pemimpin Bahrain atau raja Bahrain. Di mana Nabi SAW atas surat. Rasulullah SAW memerintah supaya dihantar surat kepada pemimpin Bahrain Al-Mundhir bin Sawi, mengajaknya kepada Islam. Surat itu dibawa oleh Al-Ala bin Al-Hadrami. Tetapi tidak dijumpai nah surat itu. Yang ada ialah jawapan Al-Mundhir kepada Rasulullah SAW. Mungkin hilanglah. Jadi riwayat-riwayatnya tidak kuat. Tapi ada juga orang riwayat. Jawapan ada pun selepas itu, wahai Rasulullah, menunjukkan dia masuk Islam. Wahai Rasulullah, maka sesungguhnya saya telah membaca surat anda kepada penduduk Bahrain. Di kalangan mereka ada yang kasih kepada Islam, merasa kagum lalu memasukinya. Dan di kalangan mereka ada juga yang bencikannya. Di negeri saya ada orang-orang Majusi dan orang-orang Yahudi. Maka ucapkanlah kepada saya perintahmu berhubung dengan itu. Diriwayatkan Nabi atas surat balas pada dia. Jadi surat Nabi atas asal itu tak dijumpai. Rasulullah SAW mengutus jawapan kepadanya. Yang adanya jawapan Nabi bersurat dia. Surat Nabi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah idal Mundhir bin Sawi. Salamun alaik. Tuh beri salam. Kerana dia masuk Islam ni. Fa inni ahmadu illallahu alladhi la ilaha illahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inni udzakiruka Allahu azza wa jal. Fa innahu man yansah fa innama yansahu li nafsi. Wa innahu man yuti'u rusuli wa yattabi'u amrahum faqad ata'ani. Wa man nasaha lahum faqad nasaha li. Wa inna rusuli qad asnau 'alayka khaira. Wa inni qad syafa'tuka fi qaumik. Fatruk lil muslimina ma aslamu alaihi wa afawta an ahli dhunub. Faqbal minhum. Wa innaka mahma tuslih falam na'zilka an amalik. Wa man aqama ala yahudiyatin aw majusiyatin fa alaihi al-jizyah. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Mundhir bin Sawi, selamat sejahtera untukmu. Doa Nabi ini. Maka selamatlah dia. Nabi doa makbul. Maka sesungguhnya aku memuji Allah kepada jawapanmu, di mana tiada Tuhan yang lain melainkan dia, dan aku mengaku bahawa Muhammad itu hamba-Nya dan Rasul-Nya. Adapun selepas itu, maka sesungguhnya aku mengingatkanmu berkenaan Allah Azza wa Jalla. Maka sesungguhnya sesiapa yang memberi nasihat, maka kebaikan nasihat itu untuk dirinya. Sesiapa yang taat kepada utusanku dan mematuhi suruhannya, maka sesungguhnya dia mematuhiku. Dan sesiapa yang memberi nasihat bagi menjalankan perkara-perkara yang ditugaskan oleh mereka, maka ia memberi nasihat bagi pihakku. Sesungguhnya utusan-utusanku telah memujimu dengan kebaikan. Sesungguhnya aku memberi syafaatku kepadamu untuk kaummu. Masya Allah.
Ini hebat, dapat syafaat ni. Maka biarkanlah orang-orang Islam melakukan apa yang mereka anut daripada ajaran Islam. Aku memberi kemaafan untuk orang-orang yang berdosa. Ini radhiyallahu anhum ni. Maka terimalah dari mereka. Sesungguhnya selagi engkau berada dalam keadaan baik, aku tidak memecatmu. Terus jadi raja. Menandakan mereka masuk Islam, jadi raja. Dan sesiapa yang terus menganut agama Yahudi atau Majusi, agama Yahudi, maka hendaklah dikenakan ke atasnya bayaran, yakni jizyah, bayar cukai. Cukai diri. Cukai untuk mempertahankan kedudukan daripada bahaya, menjaga keamanan dan keselamatan. Itu tujuan cukainya. Surat-surat tersebut menunjukkan bahawa Al-Mundhir bin Sawiyah menerima Islam. Dan suratnya dijawab oleh Rasulullah SAW. Mengikut riwayatnya, Nabi wafat. Lepas tu dia mati. Dia mati lepas Nabi wafat. Cuma dia tak sempat berjumpa dengan Nabi SAW. Surat Berhauzah bin Ali, pemerintah Yamamah. Kepadanya ditulis surat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah ila Hauzah bin Ali. Salamun ala man ittaba'al huda. Ada ya tu. Wa'lam anna dini sayadharu ila muntahal khuffi wal hafid. Fa aslim taslam wa aj'alu laka ma tahta yadak. Suratnya agak keras. Sebabnya orangnya pun keras. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad Rasulullah alaihi wasallam kepada Hauzah bin Ali. Selamat sejahtera pada sesiapa yang mengikut petunjuk. Ketahuilah sesungguhnya agamaku akan mencapai kemenangan. Sehingga penghabisan sampainya kaki unta dan kuda. Maka Islamlah nescaya kamu selamat. Dan aku jadikan untukmu apa yang telah ada di bawah tanganmu. Kalau Islam. Aku tak percaya. Ditugaskan membawa surat itu kepada Salt bin Amr al-Amiri. Apabila surat itu tiba dan dibaca, Hauzah menjawabnya dengan menunjukkan sikap tamak. Dijawab surat Nabi. Alangkah baiknya yang engkau ajak kami kepadanya dan alangkah bagusnya. Ketahuilah bahawa orang-orang Arab takut kepada kedudukanku. Maka latihlah aku suatu jawatan yang penting, nescaya aku mengikutmu. Belum apa-apa minta jawatan. Pada Nabi dah sebut dah. Kalau masuk Islam, kekal. Ni belum masuk Islam, minta jawatan dulu. Sampai itu dia memberi hadiah dan memberi pakaian kepada Salt bin Amr al-Amiri. Utusan Rasulullah SAW itu dengan istimewa daripada Hajar. Apabila tiba di Madinah, hadiah itu diserahkan kepada Rasulullah SAW. Apabila suratnya dibaca dengan tegas, Rasulullah SAW menolak permintaannya. Apabila kembali dari kemenangan menguasai Mekah, Rasulullah SAW ditanding oleh malaikat Jibril memberitahu berita kematian Hauzah. Jibril beritahu orang sombong itu dah mati. Lalu Rasulullah SAW bersabda, berjaga-jagalah. Sesungguhnya akan keluar dari negeri Yamamah seorang pembohong yang mengaku menjadi Nabi selepas aku. Dan akan dibunuh, kata Nabi. Salah seorang dari para sahabat bertanya, siapakah akan membunuhnya? Rasulullah SAW, kamu dan para sahabat kamu. Maka berlaku sempena seperti yang ditegarkan oleh Rasulullah SAW di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita akan baca kisah zaman Khulafa' Rasyidin, di mana puak ini diserang oleh bala tentera Islam. Surah Al-Haris bin Abi Shamar Al-Ghassani, pemerintah Damsyik, Dimash. Rasulullah SAW memerintah supaya ditulis sepucuk surat kepada Al-Haris bin Abi Shamar Al-Ghassani, pemerintah Dimash, yang kandungannya berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila al-Harith bin Abi Syamar. Salamun ala man ittaba'al huda wa amana bihi wa saddaq. Wa inni ad'uka ila an tu'mina billahi wahdahu la syarika lah. Yabqa laka mulku. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad Rasulullah kepada Harith bin Abi Syamar. Selamat sejahtera kepada sesiapa yang mengikut petunjuk, beriman dan percaya kepadanya, pada Allah. Dan sesungguhnya aku mengajakmu kepada beriman kepada Allah dengan mengesahkannya sahaja yang tiada sekutu baginya. Nasib berterusanlah kerajaanmu kalau kamu masuk Islam. Yang ditugaskan membawa surah itu ialah Syuja' bin Wahab dari kabilah Asad bin Khuzaimah. Apabila disampaikan surah itu kepadanya, dia terus berkata, siapakah yang berani mencabut kerajaan dariku? Aku siap menentangnya. Akhirnya dia tidak masuk Islam. Dia sombong. Dan kita akan baca kisahnya kemudian. Kemudian surat kepada Raja Uman. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Yang bermaksud, jangan kamu berkahwin dengan perempuan yang musyrikah, perempuan yang menyembah berhala, yang musyrikah, yang kafir musyrik, sehingga dah mereka beriman. Demi sesungguhnya hamba perempuan yang beriman lebih baik daripada seorang perempuan yang musyrikah, walaupun mengagumkan kamu. Dan jangan kamu mengahwinkan orang musyrikin sehingga mereka beriman. Sesungguhnya hamba yang beriman, hamba abdi yang beriman lebih baik daripada seorang kafir musyrik, yang kafir yang musyrik walaupun mengagumkan kamu. Mereka itu mengajak kepada neraka, dan Allah mengajak pada syurga dan keampunan dengan izinnya, dan menyatakan ayat-ayatnya kepada manusia sebelum mereka mengambil peringatan. Ayat ini pada umumnya mengharamkan orang lelaki Islam berkahwin dengan perempuan musyrikah, perempuan kafir yang musyrikah, yang menyembah berhala, menyembah api dan sebagainya. Walaupun dikatakan puak-puak ahli kitab juga musyrikah, menyembah salib, tetapi di sana ada ayat-ayat yang mengecualikan. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihin. Dan dihalalkan kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang baik di kalangan mereka yang punya kitab lebih dulu daripada kamu, Yahudi dan Kristian. Sekiranya kamu membayar mahar, membayar kepada mereka dalam keadaan berkahwin, bukan menjadi perempuan simpanan. Ayat ini mengecualikan perkahwinan dengan orang Yahudi dan Kristian, perempuan Yahudi dan Kristian. Sahaja perempuan Yahudi dan Kristian. Namun berkahwin lelaki orang Islam, perempuan kahwin lelaki Kristian Yahudi tak dibenarkan oleh syarak. Dibenarkan lelaki berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Adapun perempuan Islam tak dibenarkan berkahwin dengan lelaki ahli kitab. Adalah hikmat-hikmatnya. Di antaranya pernah dalam satu kisah, salah seorang khalifah Islam zaman Abbasiyah menghantar seorang alim yang terkenal, Abu Bakar Al-Baqillani,
menjadi utusan. Bertemu dengan raja Kristian Ortodok. Cerita dia menarik. Di mana raja Kristian ni kalau nak mengadak dia kena rokok. Lalu sengaja dia nak perkena orang Islam, dia surat pintu gerbang. Pintunya rendah. Bila nak mengadak mesti kena rokok lah. Nak lakuh pintu tu kena tunduk. Rokok dia terpaksa. Dia buat begitu, dia sekat begitu. Abu Bakar Al-Baghdadi ni cerdik. Dia siapa dia tengok ada alang tak boleh nak tu. Dia pun pusing punggung. Dia pusing punggung. Kelolo lah. Kelakar sikit lah. Dia pusing punggung, ada masuk ke punggung. Jadi lepas lah. Cuma cerdik lah Abu Bakar Al-Baghdadi ni. Kemudian bila sampai di sana, terus. Marahlah dia, memanglah cara kami begini, dia kata. Pada akhirnya Padri timbulkan persoalan. Mengapa agamamu membenarkan orang lelaki mu berkahwin dengan orang perempuan aku? Tapi orang perempuanmu tak boleh kahwin dengan orang lelaki aku. Bukanlah kerana kata, orang lelaki aku percaya Nabi Isa. Orang lelaki mu tak percaya Nabi Muhammad. Kalau mu percaya Nabi Muhammad, boleh kahwin dengan orang perempuan aku. Senang dia jawab. Kerana bila dia percaya Nabi Muhammad ni sendiri dia masuk Islam lah. Ni percaya ke Nabi Isa je. Nabi Muhammad tak percaya. Kita percaya ke Nabi Isa. Percaya Isa adalah Rasulullah. Kalau percaya Nabi Muhammad boleh kahwin dengan orang puan aku. Dia jawab dengan hujah akal. Kemudian bila ayat Quran membenarkan perkahwinan dengan perempuan-perempuan ahli kitab. Zaman Sayyidina Umar terdapat dua orang sahabat, Talhah bin Ubaidillah dengan Huzaifah bin Al-Yaman. Talhah berkahwin dengan seorang perempuan Yahudi. Huzaifah berkahwin dengan Kristian. Bila Sayyidina Umar dengar, Sayyidina Umar marah, dah hampir nak piat. Sayyidina Umar dah ada pemiat. Hampir nak piat. Memang Sayyidina Umar ni hebat dan dua-dua ni takut Sayyidina Umar kena piat. Lalu mereka berkata, wahai mukminin, tak apalah kami cerah. Kami cerahlah, jangan marah. Sayyidina Umar kata, kahwin dengan dia halal, mencerah pun halal juga. Sayyidina Umar kata. Kata Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar menghalang sahabat-sahabat ni berkahwin dengan perempuan ahli kitab, takut jadi contoh pada orang lain. Mudah-mudah kahwin. Dan kita tak tahu latar belakang dia, soleh ataupun tidak soleh, atau baik tak baik, sebagaimana kita bergaul dengan orang-orang Islam. Sebab itu, Sayyidina Umar dengan keras. Diriwayatkan, Sayyidina Umar tulis surat kepada Talhah. Talhah jawab surat dia. Talhah kata, adakah itu haram? Sayyidina Umar kata, tak haram. Bukan haram mu kahwin. Tapi aku bimbang kamu mengambil pelacur-pelacur mereka, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jawab senang je. Maka telah menceraikan isteri dia yang ahli kitab. Allah Ta'ala memberi alasan. Wal abdu wa alamatun mu'minatun khairum min musyakatin walau a'jabatkun. Hamba perempuan, abdi, yang beriman lebih baik daripada orang merdeka yang tak beriman, yang musyrikah. Begitulah juga lelaki yang beriman lebih baik daripada lelaki yang tidak beriman walaupun dia syirik. Lelaki beriman, dia tidak syirik. Yang ini syirik. Kenapa? Ulaika yad'una ila an-nar. Mereka mengajak kamu kepada neraka. Wallahu yad'u ila al-jannah. Allah mengajak kamu kepada syurga. Wal maghfirati bi idnih, dan keampunan dengan izinnya. Wa yu'ayyidu ayati lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, menerangkan kepada mereka akan ayat-ayatnya supaya mereka mengambil pengajaran. Tujuan perkahwinan ni bukan semata-mata untuk mengeluarkan hawa nafsu.
Yang besarnya juga ialah untuk melahirkan keluarga yang saleh. Bagaimana nak melahirkan keluarga yang saleh kalau isterinya tidak saleh? Isterinya kafir. Ini alasannya. Dan perkahwinan itu ada keberkatannya. Ada kebaikannya. Yang kita kena sedar. Kebaikan ini mesti daripada iman. Walaupun Allah Ta'ala menghalang kita berkahwin dengan ahli kitab. Apa lagi kemungkinan kita dapat menarik dia masuk Islam. Itu lebih baik. Atau menunjukkan sikap damai kita dengan ahli kitab. Kita beriman kepada Nabi Isa. Kita makan makanan dia. Beriman Nabi Musa. Makan makanan dia. Tapi kita tolak mereka tak beriman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kata Abu Bakar Al-Baqilani. Yang penting ialah perkahwinan yang saleh. Sabda Rasulullah SAW, tunkahul mar'ah li arba'in. Li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Fadfar bidhatid din taribat yadak. Dikahwinkan perempuan itu dengan 4 perkara. Dengan 4 sebab. Yang pertama, kerana hartanya. Kedua, kerana rupa parahnya. Kerana keturunannya. Ketiga, rupa parahnya. Yang keempat, kerana agamanya. Maka utamakan agama, nasib puas hatimu. Laksana tanah yang berlumuran pada tangan kanak-kanak yang bermain tanah. Yang puas hati. Kalau berkahwin dengan seorang yang beriman, seorang yang baik, yang kuat agamanya, hati kamu akan puas. Tetapi kalau berkahwin dengan seorang yang tak baik, hati kamu tak puas. Sekejap sebetul je. Puas hawa nafsu, hidup kamu akan susah. Lepas pada itu. Akan susah masalah rumah tangga, susah masalah dengan anak-anak dan sebagainya. Itu akibat. Kemudian, dengan sebab itu, utamakan yang agama dan siap puas hatimu. Disebut dalam hadis yang lain. Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia itu ialah kesedapan, kesenangan hidup. Sebaik-baik kesenangan hidup itu ialah perempuan yang saleh. Sebaik-baik kehidupan kita dalam dunia ialah perempuan yang saleh. Dan sebab itu, Nabi mengajak kita berkahwin dengan yang saleh. Yang soleh ni yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnih. Mengajak kepada syurga dan mengajak kepada keampunan. Yang tak soleh ni boleh heret ke neraka. Boleh heret pada perkara yang buruk dunia dan buruk di hari akhirat. Nah, sebab itu disuruh kita memilih yang beriman. Setengah ulama tafsir mengatakan ayat ini berkait dengan Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah, dia ada isteri dan dia ada hamba perempuan. Hamba perempuan hitam pula hamba tu. Tapi dia bergaul dengan hamba tu. Sehingga ada dalam kisah disebut dalam kitab-kitab. Abdullah bin Rawahah ni ialah sahabat Nabi yang mati syahid dalam perang Mu'tah. Yang terkenal. Dia ada kisah dia. Mengikut satu kisahnya, satu malam tu, bini dia tengok dia tak ada. Bini pun carilah, bini dia cemburu. Cari-cari tengok duduk dengan hamba. Hamba perempuan dia. Bini dia pun nak mengamuk. Dia kata tak ada apa-apa pun. Lepas tu bini kata, cuma baca Quran. Kerana kalau mazhab Syafi'i kan, bila orang hadap tu, tak boleh baca Quran. Cuma baca Quran. Dia pun baca saya. Bini dia ada hafal Quran. Baca saya. Bini kata, tak apalah. Tak apalah, baca dah tu. Pagi dia pun cerita ke Nabi. Rasulullah, dia kata, malam bini saya ngamuk. Saya duduk ke hamba saya. Dia suruh saya baca Quran. Saya baca saya. Dia kata, tak apalah. Nabi dia pun suka tengok. Nabi tak marah dia. Suka. Nabi suka. Allah berawah ni, dia kenal kepada hamba dia. Lalu Rasulullah tanya dia, hamba dia tu macam mana? Bagaimana hamba tu, hamba perempuan tu? Bila berlaku hal ni, dia kata, tasumu wa tusalli wa tuhsin al-wudu
wa tashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Hamba perempuan saya ni berpuasa Ramadan, semayang tak singgah, ambil wuduk molek, mengucap 2 kalimat syahadah. Nabi kata, mengaku Rasulullah, ya Aba Abdullah, hadhihi mu'minah. Wahai Talha, wahai apa nama ni, Abu Abdullah, Abdullah bin Rawahah, wahai Abdullah, dia ni beriman. Lalu dia berkata, walladhi ba'athaka bil haqq la'atiqannaha wa tazawwajannaha. Demi Tuhan yang dirimu didampak menjadi rasul dengan sebenarnya, saya akan merdekakan dia dan berkahwin dengan dia, kata dia, kerana dia beriman. Nabi kata begitu. Dia pun kahwin. Bila dia kahwin, orang pun buat bercakap, kahwin dengan perempuan hamba hitam legam, kata dia. Kata Allah Ta'ala turunkan ayat ni, wal amatu mu'minatun khairun min musyrikin walau a'jabatkum. Hamba yang beriman lebih baik pada musyrikah, kafir yang merdeka, walaupun mengagumkan kamu. Allah turunkan ayat ni, memuji Allah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Iaitulah seorang syahid dalam perang Mu'tah yang terkenal. Menunjukkan bahawa yang penting ialah agama, akhlak yang mulia bagi mendiri rumah tangga yang baik. Kalau ada semua sekali, itu lebih baiklah. 4 perkara tu, cantiknya, keturunannya, rupa parahnya, hartanya, agamanya, ada mereka. Nak cukup 4 perkara ni, memanglah payah. Payah. Tetapi, kalau pilihan, yang agama hendaklah diutamakan. Utama, agama. Kalau agama ni, kita letak yang pertama, insya-Allah kita selamat dunia dan selamat di akhirat. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.